Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu kefahaman etika berkomunikasi antara mahasiswa dengan pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi UMK. Kumpulan kami terdiri daripada 6 individu. Yang pertama ialah Nur Farisha Eliana binti Muhammad Asri, kedua Nur Syafiqah Amira binti Hamid, Tino Shah anak perempuan Krishnan, Wong Chin Wee, Muhammad Adi Iskandar bin Zaidi dan akhir sekali ialah Jaya Gita anak perempuan Rajendra. Pasal satu ini mempunyai 4 bidang iaitu pertama fakta, kedua konsep ataupun idea, ketiga nilai, keempat teori ataupun hukum. Fakta mempunyai 3 isi. Isi pertama ialah wujud rungutan dalam kalangan pensyarah tentang cara pelajar berkomunikasi. Ini kerana pelajar sekarang tidak dapat menerapkan sikap hormat menghormati terhadap pensyarah. Yang kedua ialah sebagai masyarakat yang kaya dengan adab dan nilai budaya bahasa yang tinggi, pelajar sepatutnya menyemai etika dan adab yang sopan ketika berkomunikasi. Ketiga ialah cara komunikasi boleh memberi gambaran dan cerminan kepada akhlak seseorang pelajar. Manakala konsep ataupun idea yang ditegakkan teori oleh Mary Munter ialah hukum komunikasi memerlukan strategi bagi memastikan setiap maklumat disampaikan memenuhi kehendak pendengar. Strategi komunikasi yang diaplikasikan oleh Munter iaitu strategi komunikator, strategi penerima komunikasi dan lain-lain. Ini adalah menekankan aspek objektif komunikasi. Oleh itu, etika komunikasi yang strategi antara mahasiswa dengan pensyarah di institusi pendidikan tinggi dapat mewujudkan hubungan yang baik antara dua-dua belah pihak, iaitu sama ada pensyarah ataupun dari segi pelajar. Mengikut konsep nilai ialah kita mesti mengekalkan adab sopan santun antara sesama manusia. Selain itu, dengan menitik beratkan adab sopan santun di dalam diri manusia, ia akan dapat meningkatkan kualiti perhubungan. Di samping itu, ia akan dapat mewujudkan dan mengeratkan perhubungan di kalangan warga UMK. Selain itu ialah komunikasi juga dapat memindahkan maklumat dan menghasilkan pemahaman yang lebih besar untuk sesuatu subjek ataupun tajuk. Di samping itu, dari segi teori ataupun hukum, mahasiswa harus sentiasa bersopan santun dan menghormati pensyarah semasa berkomunikasi dengan pensyarah kerana pensyarah mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada mahasiswa. Ini kerana mereka mempunyai gelaran doktor ataupun prof, mempunyai pangkat yang lebih tinggi, mempunyai ijazah yang lebih tinggi daripada mahasiswa. Selain itu, doktor ataupun prof ini mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada mahasiswa dan berumur lebih tua daripada mahasiswa. Di samping itu, nilai yang terdapat dalam kefahaman etika berkomunikasi antara mahasiswa dengan pensyarah di institusi pengajian tinggi, terutama UMK, ialah yang pertama, kita perlulah mengekalkan adab sopan santun antara sesama manusia. Hal ini kerana dengan adanya adab sopan santun, ia bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan, malah kita juga dapat menunjukkan sifat yang kita ini sesama manusia perlu saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, meningkatkan kualiti perhubungan, dan yang ketiga, mewujudkan dan mengeratkan perhubungan di kalangan warga UMK. Dan yang terakhir sekali ialah komunikasi dapat memindahkan maklumat dan menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Ini kerana dengan adanya komunikasi yang berkesan, pensyarah dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan jelas kepada mahasiswa. Terutamanya pada masa ini kita menjalankan pembelajaran secara atas talian. Jadi dengan adanya komunikasi yang berkesan, maklumat dapat sampai dengan jelas kepada para mahasiswa. Seterusnya, perspektif utility adalah untuk menilai cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari kegunaan, kesenangan dan kegembiraan dalam setiap individu mahasiswa oleh setiap pensyarah di institusi pengajian tinggi. Selain itu, perspektif undang-undang merupakan tingkah laku komunikasi yang sah, sangat mematuhi peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai tingkah laku etnik di kalangan mahasiswa dan pensyarah di institusi pengajian tinggi. Perspektif sifat manusia, sifat asas manusia adalah kemampuan berfikir dan kemampuan menggunakan simbol. Perspektif sifat manusia ini sangat penting kerana setiap pensyarah dapat memerhatikan setiap mahasiswa dengan teliti sehingga mengenal pasti kelebihan dan kelemahan mahasiswa. Saya ingin membentangkan tentang kekuatan etika komunikasi antara pelajar dengan pensyarah. Etika komunikasi yang betul dan tepat dapat memudahkan atau melancarkan perkongsian, penyampaian dan penerimaan maklumat
mesej. Selain itu, etika komunikasi yang betul dan tepat dapat memudahkan pencapaian maklumat atau objektif komunikasi. Seterusnya, etika komunikasi yang betul dan tepat dapat meningkatkan keinginan atau kerelaan perkongsian, penyampaian, dan penerimaan maklumat atau mesej. Seterusnya, etika komunikasi yang tepat dapat mewujudkan suasana komunikasi dan suasana pembelajaran yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, etika komunikasi yang tepat dapat mewujudkan hubungan yang baik dan harmoni antara dua pihak, yaitu pihak yang bercakap dengan pihak yang mendengar. Seterusnya, etika komunikasi yang lemah boleh menyukarkan perkongsian maklumat ataupun mesej penting antara mahasiswa dengan pensyarah. Selain itu, etika komunikasi yang lemah boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang tidak harmoni serta mewujudkan perselisihan faham antara mahasiswa dengan pensyarah. Etika komunikasi lemah juga boleh mewujudkan sistem pembelajaran yang tidak aman dalam kalangan pensyarah dan mahasiswa. Secara rumusannya, dalam mewujudkan suasana interaksi yang baik, pensyarah dan mahasiswa di Universiti Malaysia Kelantan perlu bersama-sama mengetahui peranan yang harus dimainkan oleh setiap individu. Ini kerana mahasiswa dan pensyarah di UMK dipengaruhi oleh ejen sosialis seperti institusi pendidikan, keluarga, agama, media massa dan masyarakat. Akhir sekali, amalan merupakan perkara yang paling penting untuk memperbaiki komunikasi sesama manusia, dengan harapan agar pihak yang berkenaan boleh menyediakan program-program yang meningkatkan etika komunikasi yang baik dalam institusi pendidikan. Sekian, terima kasih.